Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam live secara langsung di Facebook MY bersama saya Syah Ashraf yang akan menemani anda sehingga jam 11 malam. Apapun hari ini, apa khabar anda semua hari ini? Kita masih lagi berada di bulan Ramadan dan alhamdulillah Ramadan yang kita nanti telah pun sampai, telah pun kita lalui. Semoga-moga Ramadan kali ini memberi banyak berkah kepada kita, ya. Amalkan, banyakkan buat amalan dalam Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang orang nantikan. Umat-umat Islam apapun, selamat menyambut Ramadan kepada kesemua umat Islam di Malaysia maupun di seluruh dunia. Okey, hari ini kita nak berbicara pasal apa? Sebab apa? Sebab hari ini kita ada seorang tetamu yang cukup terkenal antara tenaga pengajar yang sangat popular di Malaysia, ya. Dan apa yang pasti kita tunggu siapakah tetamu kita pada hari ini. Dan cuma saya nak bagi tahu kepada anda, sepatutnya hari ini kita bersiaran langsung, saya ditemani oleh saudara Irwan Ibrahim. Tetapi apa yang umum tahu, saudara Irwan Ibrahim masih lagi dalam keadaan tidak sihat. Jadi sama-sama kita doakan supaya saudara Irwan Ibrahim diberikan kesembuhan, ya. Sempena bulan Ramadan ini diberikan kesembuhan yang dengan cepat. Harap-harap dapat recovery dengan cepatlah saudara Irwan Ibrahim, sama-sama kita doa. Okey. Dan Ramadan kali ini kita berada dalam tempoh kawalan pergerakan bersyarat masih lagi dalam perintah kawalan PKPB, dan ada beberapa negeri yang telah diwartakan sebagai PKPP. Apa yang pasti, hari raya anda duduk rumah, tak boleh balik kampung. Okey, sebab apa? Sebab bila tiba je Ramadan, apa yang saya lihat, kes-kes COVID-19 ni dia meningkat secara mendadak. Sebab apa? Sebab hari ini saja 2,875 dikatakan positif COVID-19. Tinggi tuan-tuan. Bermula 1 Ramadan, mendadak. Jadi yang penting anda jaga SOP, jaga diri anda, jangan ke mana-mana. Ya, kalau nak buka puasa dengan siapa-siapa sekalipun, jaga SOP, jaga jarak. Sebab apa? Sebab kita tak nak rebakkan COVID-19. Supaya terus berpanjangan. Okey, baik. Hari ini kita nak bicara pasal full time trader. Dari segi pengurusan kewangan, kita ada Top Fan Campaign yang sedang berlangsung. Top Fan Campaign yang sedang berlangsung sehingga 30 April, dan pasti hari ini kita ada pemenang. Ya, kita ada pemenang. Berapa orang pemenang saya tidak pasti. Mungkin hari ini ada 6 orang, mungkin ada 7 orang. Apa yang pasti kita akan putar nanti. Ya, kita akan putar dan kita akan pilih 3 pemenang. Dan apa yang suka saya ingatkan, kita punya grand prize USD 500, ya, dan pastinya nanti saya akan ulahkan USD 500 ni siapakah yang mengungguli ranking untuk minggu ini. Sebab apa? Sebab yang saya lihat sekarang ni, Cik Ju telah mendalui jauh. Lagi saya suruh kejar, lagi dia lari. Lagi saya suruh kawan-kawan semua kejar dia. Lagi jauh dia tinggalkan kita. Tak apa. Yang penting anda jangan putus asa. Sebab apa? Sebab rezeki, kalau betul milik anda, rezeki itu tidak akan ke mana-mana. Yes? Yang penting usaha tangga kejayaan. Baik. Saya rasa saya tak nak buang masa. Saya nak persilakan kita punya tetamu hari ini, Datuk Ismail Ibrahim, untuk bersama dengan kita. Silakan. Baik, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Ramadan kali ini macam mana Datuk? Ramadan kali ni sambut dia tak ada banyak keluar lah, dan lebih banyak makan di rumah, tak ada shopping sangat lah. Makan apa ni, bazar Ramadan pun saya rasa sekali pun ada pergi kot. Sebab apa? Sebab bazar Ramadan antara tempat yang berisiko sebenarnya. Ya. Jadi jaga SOP masing-masing. Jangan kita, sebab apa? Sebab bulan puasa kan, bila bercerita pasal bazar Ramadan ni,
ramai yang sebenarnya nak ke bazar Ramadan untuk membeli juadah-juadah berbuka puasa. Yang penting jangan sampai membazir. Okey Datuk. Sebelum kita pergi ke topik utama kita, mungkin Datuk boleh perkenalkan diri dahululah. Mungkin ramai ada yang kenal Datuk dan ada mungkin orang-orang yang baru tak mengenali Datuk. Mungkin Datuk boleh perkenalkan diri dulu. Ini antara legend di Malaysia tuan-tuan. Tak ada mana ya. Okey. Baik. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Encik Ezra kita dan Tuan Shah sendiri selaku yang akan hosting lah program kita pada malam ini. Nama saya Ismail bin Ibrahim. Saya telah pun berkecimpung dalam dunia trading sejak dari tahun 2007. Bermakna lebih kurang hampir 14 tahun dah sekarang. Wah, lama tu. Dan saya bermula dahulu dengan sebagai seorang trader dalam forex lah ataupun orang kata currencies lah. Sekitar tahun 2016 saya aktif di dalam trading equities iaitu lebih kepada US stock market hingga sekarang lah. Dan saya juga ada juga membuat orang kata mengajar orang dalam bidang trading dan investing lah. Dan saya lebih kepada mengajar tentang pengurusan portfolio. Tentang pengurusan portfolio ni dia luas lah, pengurusan portfolio dari segi trading dan investing dan juga pengurusan keuangan itu sendiri. Okey. Cuma saya nak tanya sebab Datuk ni kan antara orang yang trade saham sebab yang mula-mula dulu tu forex kan. Macam mana tiba-tiba boleh terasa untuk berubah ke dunia saham? Okey. Sudah pastinya apa yang saya dapati adalah ini pada saya lah. Saya menghadapi, saya lihat dari segi fundamental. Apabila saya mula mengkaji tentang saham, saya dapati fundamentalnya lebih friendly lah ataupun dipanggil lebih mesra terhadap kita sebagai trader. Dan juga dari segi teknikal maknanya dua analisa itu iaitu analisa fundamental dan analisa teknikal untuk saham bagi saya lah. Setakat yang saya tahu dia lebih mudah berbanding dengan forex. Dan alhamdulillah itulah menjadikan saya fokus kepada stock market dan untuk kata bertemu perkataan MC tu yang dahulu di forex memang kerap lah. Kan? Tapi di dalam stock market ni boleh dikatakan sudah lama tak jumpa lah perkataan MC tu. Wah, sudah lama tak jumpa dengar tu semua, sudah lama tak jumpa perkataan MC. Okey, sudah lama tak dengar perkataan MC. Mungkin Datuk boleh share sikit lah. Sebab apa? Sebab perkataan MC tu selalu didengari oleh rakyat Malaysia dan dirasai oleh rakyat Malaysia termasuk saya sendiri. Jadi mungkin Datuk boleh share macam mana perkataan MC tu. Okey. MC ni kalau kita tahulah ialah margin call yang mana dia sebenarnya lebih kepada penggunaan leverage ataupun money management. Okay. So dalam kita trade equities ni, satu leverage yang dibenarkan oleh pihak broker, kalau saya tahu paling maksimum pun kebanyakannya 20, gandaan 20. Okay, kalau kita kata tentang stock market, individual stock market macam Facebook, Google ke apa ke, dia biasanya gandaan 20. Okay, dan kalau indeks, indeks kebiasaannya kalau kita lihat kepada yang regulated FCA ke apa ke, biasaannya maksimum mungkin gandaan dalam gandaan 100. Okay, so dia tak pergi kepada gandaan 1000. 500 satu itu satulah penggunaan leverage. Dan dari segi pergerakan dia tidaklah pergerakan yang kalau kita kata individual stock ni dia tidak terlalu volatile kan. Dan itulah menyebabkan kita bolehlah lihat ataupun menganalisa pasaran ini dengan cara yang lebih mesra kepada teknikal. Oh, mesra saham bersama Datuk Ismail Ibrahim. Okey, baik.
Kita masih lagi bersecara langsung, tuan-tuan dan puan, dan apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang hadir dalam live kita ni. Kita ada siapa? Kita ada Demi Kasih, kita ada Mia Zandra, kita ada Syafiq Aziz, salam. Kita ada Retro Tomorrow daripada Brunei. Terima kasih support INS. Kita ada Cik Ju, antara apa? Bakal pemenang USD 500 ni. Dan kita ada Hafiz Daniel. Kebanyakan semua top fan kita berada dalam live pada hari ini. Apa pun anda jangan lupa untuk like, untuk share, untuk komen. Share terus mana-mana grup-grup yang anda inginkan. Sebab apa? Sebab lagi ramai crowd datang, dia lagi memeriahkan live kita. Okey, Dato', pengurusan kewangan. Antara tajuk yang menjadi satu tajuk utama Datuk Ismail sendirilah, mengenai pengurusan kewangan untuk menjadi seorang full-time trader. Baik, saya juga salah seorang boleh dikata fund manager lah, fund manager, dan juga kalau di dalam copy trade ni biasanya dipanggil sebagai account master lah, ataupun master account. So sangat penting kepada kita apabila kita membuat sebagai fund manager, iaitu kita terlibat sekali dengan manage account client. Dan kalau copy trader ni dia melibatkan follower kita punya account sekali, copy. Jadi kita sebagai account manager, kata mudah senang sangat, account manager ataupun trader, yang pastinya kita nak menjadi seorang trader yang konsisten. Itu matlamat utama kita lah. Kalau kita lihat contohnya kalau kita menjaga dana, contohnya mungkin total AUM asset under management yang kita uruskan, kalau kita katalah, saya ambil simple katalah 1 million USD daripada kalangan copy trader ataupun mungkin fund yang kita manage. Sekiranya kita target at least 5 to 10% minimum target yang kita inginkan untuk monthly. So kalau katalah 1 million, maknanya kita boleh reach 100k a month dari segi kata amount ni lah. So kalau kita kata profit sharing 70-30 lah dengan klien. Contoh 70 pergi pada kita punya copy trader ataupun kita punya klien, dan 30% pergi kepada kita sebagai account manager ataupun account master tadi. So boleh dikatakan kita ada income lebih kurang dalam 30,000 USD. Kalau ada sebab 70,000 USD adalah pergi kepada investor lah. So kalau kita lihat di sini, kalau kita times 4, ini adalah merupakan satu income yang berpotensi atau menjadikan satu kerjaya yang baik kepada seorang yang bagus di dalam trading mereka. So kalau kita nak bermatlamat macam ni, apakah benda yang kita perlu, asas yang kita perlu ada? Ini yang saya nak tekankan pada malam ini, supaya kebanyakan trader mereka mengejar, contohnya mengejar affiliate, yang mana by the end-nya akan menjadikan risiko kepada akaun sendiri dan akaun copy trader ataupun investor mereka. Yang mana juga kadang-kadang mereka juga di dalam pengurusan keuangan yang boleh dikatakan bermasalah lah. Contohnya mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmen bulanan yang tinggi yang menyebabkan mereka nak tak nak, walaupun pasaran belum lagi melihatkan sesuatu potensi entry, mereka tetap nak entry. Dan saya sering cakapkan kepada trader, trade to win, bukan trade to trade. Kalau trade to trade tu kita 50-50. Trade to win tu kita dah tahu, maknanya kita dah ada setup kita, baru kita entry lah. Jadi kebanyakan yang trade to trade ni adalah kerana mereka nak affiliate. Ini salah satu benda yang saya sering tekankan kepada, sebab saya pun master partner, jadi saya pesan kepada IB ialah untuk tidak lagi mengejar affiliate sebagai satu punca pendapatan utama, walaupun ia adalah satu active income. Kerana saya ajar mereka dengan kaedah lain untuk mendapatkan active income lah. Okey. Dan boleh saya teruskan Boleh. Okey. So dalam carta kita menguruskan keuangan dalam kita menjadi seorang trader, khasnya trader yang full time, pastikan kita mempunyai 3 asas
pengurusan keuangan yang penting. Kebanyakan trader mereka menganggap bahawa bila mereka ada skill, ada kemahiran tertentu, dah ada teknik tertentu, mereka terus nak jump di dalam bidang ini, lompat dalam bidang ini, dan dengan contohnya dengan modal yang mereka mungkin dah kumpul ataupun modal yang bajet yang cukup-cukup ada. Okay, ini adalah satu benda yang bagi saya mereka perlu perbaiki dahulu. Kerana apa? Di dalam trading sebenarnya, kalau saya katakan 100% technical mungkin membantu kemahiran skill mungkin membantu dalam 40%. Yang mana 60% lagi adalah money management dan juga emosi. Money management dan juga emosi ni yang adalah 60% daripada kemahiran yang kita perlu titikkanlah, bukan sahaja skill trading seperti pakar dalam technical ataupun fundamental dan segalanya, tapi kalau kita punya money management dan emosi out, memang kita kebiasaannya akan menghadapi masalah di dalam trading. Okay, so pertama, dalam kita menguruskan keuangan, pastikan diri kita sendiri dahululah memang tidak terlibat dengan terlalu banyak hutang lah. Okay? Kalau katalah mungkin kurangkan sedikit perbelanjaan dari segi kehendak punya perbelanjaan lah. Kan? So saya selalu tekankan kepada mereka, lebihkan tekankan kepada kalau ada, pergi kepada aset lah. Okay? Iaitu yang pertama, pastikan kita mempunyai income protection. Sebagai seorang trader, pastikan kita mempunyai income protection yang mana kita boleh protect diri kita sekiranya berlaku sesuatu musibah macam berlaku hilang upaya atau critical illness. Ini biasanya berlaku kepada ramai trader. Saya dalam bidang ni, ada rakan-rakan saya yang full time Al-Fatihah untuk beberapa arwah yang memang full time seperti arwah Pachinko, arwah Jerung. Ini adalah nama-nama otai dalam bidang trading yang muda sebenarnya, yang telah pergi meninggalkan kita, dan baru-baru ini ada juga 2-3 orang kawan juga, Pegasus, kalau kenal lah, itu nama-nama nickname mereka lah. So, dan ada juga di kalangan rakan-rakan kita yang tiba-tiba telah mendapat critical illness, ada juga yang di dalam keadaan yang kata hilang upaya. So, dan mereka full time. Jadi saya nampak itu adalah satu benda yang saya nampak trader kurang menekankan perkara tersebut, sebab mereka menganggap trading saja satu solution yang mereka boleh, bila mereka pandai trading, mereka nampak itu solution itu tak perlu protect diri mereka dari segi sebarang musibah. Jadi bagi saya, pertama sekali dalam carta kita menguruskan keuangan, pastikan kita memiliki sekurang-kurangnya income protection punya produk lah, seperti takaful segalanya. Yang keduanya, simpanan kecemasan. Kebiasaannya, kalau kita lihat sekiranya trader dia menggunakan duit, wang modal untuk trading adalah daripada contohnya wang gaji yang digunakan untuk perbelanjaan keperluan bulanan, tapi digunakan sebagai modal. Ini akan menjadikan mereka terkejar-kejar. Contohnya, okey, ini hujung bulan ni duit ni nak kena bayar kereta, nak kena bayar apa. Jadi dia sentiasa dalam keadaan stres. Okay? So pastikan anda mempunyai simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 6 ke 12 bulan ke hadapan. Kalau boleh 12 bulan ke hadapan lah. Tapi paling minimum lah, cuba adakan simpanan kecemasan 6 bulan ke hadapan. Kerana sekiranya kita menghadapi contohnya dalam satu situasi bulan yang malang, kita loss, jadi kita ada at least simpanan kecemasan untuk backup kita. Jadi tak adalah lepas tu menganggap bahawa trading ni scam, sifu ni tak betul, ini tak betul, semua jadi tak betul lah. Kan? Tapi sebab puncanya adalah sebenarnya punca kegagalan dalam menguruskan keuangan itu sendiri. Kan? Jadi bila kita dah ada, contohnya kita tahu kita dah ada backup untuk 6 ataupun 12 bulan. Okey. Dan kita trading.
sama ada kita day trader ke, swing trader ke, position trader ke, kejap lagi saya akan sentuh bab tu. Cuma apabila kita dalam keadaan trading, kita tak nak dalam keadaan trading yang kita rasa kita perlu mengejar sesuatu komitmen yang memaksa kita masuk ke pasaran walaupun pasaran tersebut tidak memberikan kita setup. Kalau saya ada setup saya, dia belum ada setup lah. That's why saya punya tema ialah selalu yang saya cakapkan adalah sabar, santai, syukur. Macam mana nak sabar tu adalah sabar tu apabila kita dah tahu kita ada entry dan kita dah marking contohnya certain price untuk kita entry. So kita just sabar saja, tunggu saja price itu pergi ke situ. Okay? Ini kejap lagi saya akan sentuhkan juga tentang win ratio dan risk reward sekejap lagi nanti. Okay. Jadi di situ kita dah tahu. Jadi kita kena sabar. Dan kita sementara tu kita je santai lah. Tidak ada apa penuh entry. Dan kalau katalah kita dah ada entry, kalau boleh elakkanlah cuba. Kalau boleh elakkanlah scalping. Tapi kalau memang itu bidang kepakaran anda, silakan. Mungkin yang sebaik ni adalah day trading ataupun swing trading. Dia lebih less stressful lah. Okay. So apa yang anda boleh buat adalah anda santai, tunggu sehingga position tersebut pergi kepada anda punya plan untuk exit daripada trading ataupun take profit lah. Okay. Dan kita bersyukur dengan apa jua keuntungan yang kita dapat. Sebab apa? Kebiasaannya ada setengah orang bila tengok market pergi lagi, dia kata, Allah, kenapa aku take profit awal? Contohnya kan. Dia dah tak bersyukur dengan sebenarnya apa yang dia dah dapat tu cukup. Kan hari tu kan. Dan kadang-kadang lebih baik kita dapat sikit daripada kita kerugian ataupun boleh katakan loss lah kan. Right. Dan yang ketiganya, selepas kita mempunyai simpanan kecemasan, pastikan juga kita mempunyai satu aset yang kita rasa kita akan pegang untuk pelaburan jangka panjang. Okay, aset ni ialah mungkin seperti saham, equities lah. Saham kita memiliki saham-saham seperti saham Tesla, saham Apple, Boeing, kan. Dan yang sekarang ni yang paling popular juga ialah kripto. Okay. Mungkin boleh mula simpan coin. Dan kita juga ada platform yang mana exchange yang regulated by SC seperti Luno yang membolehkan kita simpan 4 jenis coin yang saya rasa memang bagus seperti Bitcoin, Litecoin, LTC, lepas tu XRP yang sekarang ni yang gila-gila buat return dan Ethereum tu sendiri. Jadi itu adalah pelaburan jangka panjang yang bagi saya anda tidak boleh duit tersebut anggap seperti tak ada, senang cerita. Kalau dah letak di dalam satu-satu aset yang anda buat pelaburan, anda kena fikirkan ia sebagai satu pelaburan jangka panjang untuk anda punya mungkin tujuan persaraan ataupun mungkin juga untuk sebagai backup. Backup ataupun insurans kepada trading anda. Okay? Kebiasaannya apa yang berlaku apabila kita loss dalam trading, kita dah tak ada modal. Jadi cara dia ialah kita boleh tengok mana pelaburan yang kita boleh dah ambil profit dia dan kita boleh rolling balik untuk kita trading lah. Okay. Okay, itu 3 benda tadi. Maknanya keperluan mempunyai takaful, dan kedua mempunyai simpanan kecemasan, dan yang ketiga mempunyai pelaburan jangka panjang. Barulah setelah 3 perkara tersebut kita adakan, walaupun kita boleh dengan skill hanya di hujung jari, dengan hanya ada handphone dan internet boleh menjana USD, tapi still 3 perkara tersebut kita jangan tinggalkanlah. Pastikan perkara asas tersebut kita ada. Alright. Dan sebelum saya mengulas panjang, mungkin ada soalan ke ataupun lepas ni ke apa soalan dia? Okay, macam ni. Oh Datuk dah ulas panjang mengenai perusahaan kewangan kan. Ada 3 perkara yang pastinya anda kena ingat. Sebab apa? Sebab saya rasa saya nak buat giveaway. Kita buat giveaway sikit. Sebab apa? Sebab hari ni giveaway kita ada apa? Kita ada baju.
Kita ada baju. Wah, cantik baju tu. Lawa baju ni. Baju dia sangat selesa. Baju. Kita ada topi. Kita ada topi dan kita ada face mask. Face mask dah sampai kat saja. Ini face mask dia. Wah, ada face mask. Face mask dia selesa, sangat selesa pakai. Kain dia lembut, wangi je. Wah, okey, menarik tu. Okey, baik. Kita nak bagi soalan giveaway. Mungkin Datuk ada soalan untuk kita bagi dekat kita punya penonton hari ni. Okey, tadi saya ada share tentang 3 perkara dalam pengurusan kewangan. Siapa yang jawab ni? Ialah nyatakan saya perkara pertama yang perlu anda ada dalam pengurusan kewangan. Okey, nyatakan perkara pertama yang perlu ada dalam pengurusan kewangan. Soalan tu panas-panas lagi sebenarnya tu. Soalan tu panas-panas. Kita bagi je ni. Soalan simple je. Kita tak bagi soalan susah. Sebab apa? Sebab memang ini face mask, topi, baju dan juga sini ada yang jawab tu adalah milik anda. Okey, yang pertama jawab ke apa? Yang pertama jawab. Yang pertama jawab saya lihat saudara Ami Bella Rose. Ami Bella Rose. Jawapan dia takaful. Takaful, betul. Okey, tahniah kepada Ami Bella Rose. Anda memenangi 3 set barang eksklusif daripada AIMS MY. Topi, baju dan juga face mask. Lepas ni terus PM messenger kami untuk claim hadiah. Okey, saya rasa macam sebab tiba-tiba ramai menjawab kan. Kita bagi giveaway yang kedua. Ada soalan lagi Datuk? Okey, baik. Yang kedua, right? Okey. Simpanan kecemasan adalah salah satu juga perkara yang kedua di dalam pengurusan kewangan. Yang sebaiknya adalah anda mesti memiliki simpanan kecemasan paling minimum berapa bulan ke hadapan? Paling minimum berapa bulan ke hadapan yang perlu ada simpanan kecemasan? Ini pun soalan panas-panas lagi ni. Sebab apa? Sebab anda akan memenuhi cap, face mask. Okay, ni face mask dia. Okey, ada yang dah jawab tu. Yang paling awal yang jawab yang di atas ialah Ahda Prestige Fakrul. Ahda Prestige Fakrul. Ini follower Datuk ni. 6 ke 12 bulan, yes. Okey, tahniah kepada Ahda Prestige Fakrul. Lepas ni anda terus PM messenger kami untuk claim hadiah. Anda dapat barang eksklusif daripada AIMS MY ni, cap, ada face mask dan juga baju. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh teruskan lagi untuk pengurusan kewangan. Mungkin dari segi sebenarnya ramai trader dia kalau bercerita pasal win dengan ratio, sebab Datuk ada bercerita pasal win dengan ratio tadi, mungkin Datuk nak perjelaskan lagi sebab apa? Sebab ramai trader yang tak faham konsep win ratio tu. Okey. Baik. Sebagai trader, pertama sekali kita kena kenal diri kita sendiri dahululah. Ini salah satu tajuk yang saya sering ajar pada trader saya, iaitu kenali diri anda. Dan salah satu sebab anda kena kenali diri anda juga adalah dari segi komitmen anda di dalam bidang trading lah. Ada sama ada anda full time trader ataupun mungkin part time trader yang ada komitmen lain, yang ada pekerjaan lain yang anda lakukan. Sudah pasti memerlukan anda punya masa di dalam bidang ini, sama ada masa sambil-sambil ataupun masa full time. Okay? So ada di dalam trading ni, saya suka menekankan kepada mereka ialah tentang apa itu maksud day trader. Okay? Day trader adalah mereka yang keluar masuk ke dalam pasaran dalam hari yang sama, mungkin entry pada hari yang sama ataupun keluar pada hari yang sama jauh juga, ataupun mungkin kalau katalah menghold sesuatu position, mungkin paling lewat pun dalam 2-3 hari lah. Mereka boleh lagi diistilahkan sebagai day trader. Dan day trader ni lebih sesuai kepada mereka yang ingin buat full time, buat full time kerana mereka mempunyai masa yang
yang full penuh masa lah untuk fokus kepada pasaran. Walau bagaimanapun ada sahaja mereka yang part time boleh buat day trading dengan membuat setting sebab kita platform ni bagus, semua platform dia membenarkan kita untuk setting kan, sama ada pending order ke ataupun dengan set TP ke, stop loss segalanya kan. Kemudian swing trading. Saya suka juga menekankan kepada mereka untuk fokus pada swing trading sebab saya ada salah seorang pelajar saya, dia memang sangat sibuk, tetapi apa yang dia buat ialah setiap 1 minggu sekali dia akan lihat dia akan kaji pasaran dan dia akan pasang dia punya pending order dan dia akan biarkan untuk dia swing trade. Mungkin 2 minggu, seminggu, lepas tu baru dia melihat sama ada kena ataupun tak kena lah. Dia punya orang kata apa ni tadi, jerat tadi tu kan. Okay. Kemudian position trading. Seperti saya juga, saya melakukan position trading, maknanya saya buy dan hold. Ataupun position trading ni dia lebih kepada investing lah. Okay. Mungkin ada yang sampai berbulan ataupun bertahun. Baik. Dan apabila kita bercakap tentang sama ada day trading, swing trading ataupun position trading dalam bidang ini, sudah pastinya kajian kita juga melibatkan dari segi teknikal. Okay. Seperti melihat time frame untuk melihat trend pasaran. Okay. Seperti saya mengajar para pelajar untuk cuba melihat trend pasaran. Trend pasaran kita melihat daripada time frame yang contohnya H4 ke atas. Okay. Dan kita mencari entry mungkin di H1. Nah, itu perkara yang saya sering berikan perkara asas yang boleh para trader lakukan. Jadi mereka sudah ada step-step ni mengenal diri mereka, sama ada mereka nak menjadi seorang day trader. Kemudian mereka tahu dah menganalisa pasaran dan segalanya. Maka apa yang perlu mereka lakukan ialah seterusnya, ialah langkahnya membuat set risk and reward dalam setiap trading. Risk and reward ni maksud begini, sekiranya anda mempunyai modal contoh $1,000, okay, dan anda ingin merisikokan modal anda pada hari tersebut pada satu entry, bukan pada hari tersebut, pada satu entry katalah 3%. Kalau 3% ni kita tahu $30 lah daripada $1,000, okay. Maka pastikan anda mempunyai matlamat untuk reward sama ada 2 kali ganda daripada apa yang anda akan riskkan ataupun 3 kali ganda. Iaitu 6 ataupun 9%. Maknanya dia mestilah 2 kali atau 3 kali ganda reward daripada yang anda ingin riskkan. Ya, ini lebih kepada day trading lah. Kalau mereka yang melakukan swing trade, of course, mereka kena ambil distance yang jauh sikit lah. Mungkin ratio dia punya risk and reward adalah lebih besar sedikit lah. Okay. Kemudian, bila anda telah membuat set ni, anda tahu, anda kena mengira setiap kali anda membuat entry, katalah 10 kali entry. Dalam setiap 10 entry, dengan risk and reward yang anda maintainkan sama. Contohnya jika anda pilih 3 dengan 6%, maka 3 dengan 6% lah. Kalau 3 dengan 9, 3 dengan 9 lah contohnya. Dan anda mencatat win ratio anda dalam setiap 10 kali trading, berapa kali anda win, berapa kali anda loss. Okay, berapa kali anda win dan berapa kali anda loss. Contoh, kalau katalah dia pergi antara tengah-tengah. Dalam trading anda 5 kali win, 5 kali loss. Okay, dalam entry tersebut. Bagi saya anda akan still buat profit. Sebab apa? Kerana reward anda adalah berganda daripada anda punya risk. Okay? Dan sudah pastinya sekiranya kalau boleh pastikan anda upgrade anda punya skill dalam trading dengan memastikan win ratio anda sekurang-kurangnya 7-3. Maknanya 7 win, 3 loss. Dia kalau mustahil kalau tak ada loss langsung. Betul. Sebab pasaran bukannya kita yang menentukan pasaran. Tapi bagaimana kita nak tahu entry kita ni dalam 7-3 ataupun kita kata kebarangkalian dia tu, kita pastikan kita masuk setiap kali kepada kebarangkalian kita tahu bahawa kita akan menang. Maknanya bila kita ada setup lah.
Baru kita masuk. Tak adil tak adil contohnya tadi, pergi balik pada mula-mula tadilah yang saya cakap kan. Tak adil sekiranya anda nak mengira win ratio anda ini pada entry yang anda rasa hari ni nampak macam nak entry ya. Contoh macam tu. Dia tak boleh macam tu. Entry ni mesti dikira berdasarkan setup. Sekiranya anda ada SOP anda ada setup anda bahawa okey ini adalah entry, so anda kena kira berdasarkan entry SOP anda ini dengan cara yang sama, SOP yang sama, setup yang sama, 10 kali berlaku setup ni, berapa kali anda win, berapa kali anda loss. Okey? Sangat penting. Kerana sini akan menentukan anda punya konsistensi. Tapi untuk mencapai yang ini sudah pastilah macam cakap tadi, pastikan anda tidak terkejar-kejar di dalam trading lah. Masalah kebanyakan mereka adalah mereka mengejar harga dan tidak biar harga mengejar kita punya plan. Begitu. Okey, kalau macam tu, kalau ikutkan dari segi pendengaran tu, itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk anda semua untuk menjadi full time trader. Tetapi hakikatnya trader-trader di Malaysia ni bukan saya nak kata tak bagus. Cuma dari segi pengurusan kewangan tu sebenarnya diorang macam hari ni deposit 100, malam dia nak 100%. Dia macam tu. Mungkin Datuk boleh bagi satu nasihat sikit yang padu dekat mereka-mereka yang sebenarnya nak berjaya, tetapi hakikatnya diorang sendiri yang mendatangkan masalah tu pada diri diorang sendiri. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Okey, sekiranya anda entry anda contohnya boleh memberikan anda ROI sama ada dalam satu hari terus kepada 50% ke 100% ke. Sekiranya anda mempunyai skill yang memang mantap. Okey. Dan saya sendiri pun di dalam day trading saya, apabila setup saya dah berlaku, saya cuba pastikan saya punya TP tu kadang-kadang ialah almost 20% ke atas lah. Dan kadang-kadang saya mungkin macam saya cakap day trading ni dia 2-3 hari, kadang-kadang saya hold. So kadang-kadang hari ketiga saya dah boleh achieve sampai 50%. Contohnya, okey, dan saya akan keluar daripada market. Tapi bukan pada hari yang sama lah untuk berlaku benda-benda macam tu. Maknanya, tapi balik pada semula asas dia, kalau kita entry tadi ada setup. Okey, setup yang betul kukuh yang memang kita dah lukis. Ini saya nak beritahu. Kadang-kadang saya suka gambarkan pasaran ni adalah sebagai macam satu lukisan lah, contoh So kalau kita ambil apa yang saya buat ialah sebelum pasaran tu bergerak, contoh hari Minggu, okey, saya dah akan melukis. Saya lukiskan dahulu. Saya draw dulu gambaran-gambaran harga akan pergi ke mana. Okey, pergerakan dia pergi ke mana. Okey. So dan lukisan itu adalah lukisan yang sama berdasarkan kita punya pemahaman. Okey, saya bagi satu contoh yang mudah macam ni lah. Kalau katalah kita lihat lukisan sawah dan gunung. Sawah dan gunung. Saya pasti semua orang boleh cuba gambarkan kat mana dia nak letak gunung tu, kat mana dia nak letak sawah tu, kalau nak letak rumah ke, nak letak pokok ke, kat mana kan. Dan saya pastikan kalau kata dalam 10 lukisan pastinya gunung tu belah belakang. Sawah tu kan ada depan kan, ada rumah tepi apa semua kan. Kalau tak tahulah tiba-tiba ada lukis gunung kat depan, kita tak nampak apa kat belakang pula. Jadi benda tu maksud saya ialah lukisan perkara itu dia berlaku, lukisan tu dia akan berlaku dan dia akan repeat benda yang sama. Kita melukis dan kita faham dengan pergerakan harga tadilah, pergerakan pasaran tadi tu. Itu yang saya sering lakukan lah. Jadi sekiranya anda sebagai trader yang mungkin modal anda mungkin sikit tipis lah, $100 kan. Apa advice saya ialah kalau trading ni dia memang tujuan untuk growkan fund. Untuk investing dia dah lain dah. Okay? Dia lebih kepada, dia bukan nak growkan fund dah, dia lebih kepada fund tu nak di-manage, nak diuruskan. Tapi kalau $100 ni memang dia nak kena growkan lah. Tetapi anda juga kena pastikan juga bahawa anda tidak entry
oleh kerana nak mengejar profit yang kau-kau lah. Kan, tanpa ada setup lah. Tapi kalau dah betul anda entry, setup ada, go ahead lah kalau anda rasa itu memang boleh membantu anda dari segi kewangan anda kan. Cuma kalau itulah $100 yang anda ada dan itulah duit gaji anda dan itulah duit nak beli beras minggu depan, jadi dia selalunya akan meletakkan anda dalam risiko lah, tension lah. Risiko Kan? yang tinggi. Sebab apa? Sebab nak duit tak ada 100 USD, kita pun nak kejar, setup tak ada pun masuk. Kebiasaannya ramai macam tu. Dan selalunya saya sering cakapkan mereka ialah kalau masuk pasaran, kalau dalam perasaan tu masuk pasaran tak nak kalah, dengan perasaan tak nak kalah, dengan masuk pasaran dengan perasaan nak menang. Mana lebih bagus? Kalau tak nak kalah ni, dia punya emosi lain. Sebab bila you tak nak kalah tu, memang you akan stres. Jadi memang silap-silap tak entry pun. Ini tak boleh entry ni tak boleh entry ni kan. Tapi kalau kita dah masuk dengan perasaan kita memang masuk, memang kita tujuan untuk kita menang, dah ada setup, kita masuklah. Kan. Dan tapi kalau kita katalah $100 tu kita baru, itulah duit yang kita dapat dan kita tak nak kalah, itu bila market turun lagi kita entry lagi, layer lagi, itu yang jadi lalas ke laut lah. Kebiasaannya kebanyakannya ke laut. Sebab apa? Sebab bila bermain dengan emosi kan, kalau kita sentuh pasal emosi ni, mungkin akan bertambah lagi 1 jam kalau bercerita pasal emosi. Okey, baik, kita dah berbicara selama 45 minit tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab hari ini kita bersama dengan Datuk Ismail Ibrahim, ataupun nama pena dia yang terkenal dekat Malaysia adalah sebagai saudagar santai. Ya. Nama yang cukup popular. Orang cakap Datuk Ismail siapa? Tak. Kalau orang tanya saudagar santai, oh saudagar santai, orang kenal. Antara mereka-mereka yang legend dekat Malaysia. Lagi-lagi sekarang ni apa saham kan? Macam Datuk kan fokus pada saham. Mungkin Datuk boleh bercerita sedikitlah bagaimana untuk pemula untuk memulakan trading saham ni. Okey. Baik. Satu, kalau anda ingin melakukan trading di dalam stock market, pastikan anda adalah memang seorang yang minat pembaca jugalah. Kerana saham ni kita kena banyak juga mengkaji dari segi pembacaan, iaitu kita kena kaji tentang sesuatu company punya. Contohnya saya panggil financial statement lah. Keuangan sesuatu syarikat. Itu yang saya sering ajar kepada mereka. Kalau contohnya kita melihat syarikat yang tidak membuat revenue dan segalanya, bagaimana kita nak letakkan kategorikan syarikat-syarikat tersebut. Sebab dalam saham ni dia ada growth stock, dia ada value stock, ataupun orang panggil value investing, dan dia ada growth stock. Growth stock ni sesuai untuk mereka nak melakukan trading. Sebab dia saham tu saham yang volatile. Dan kalau value ni biasanya dia saham tu dia lebih kepada orang menyimpan untuk dividen. Jadi asas-asas ilmu tentang kena tahu apa itu earnings. Bagaimana sesuatu syarikat dia kena melaporkan keuntungan syarikat setiap 3 bulan sekali. Jadi kena faham tarik-tarik earnings, sebab time earning ni adalah satu time yang sangat volatile kepada sesuatu saham. Sekiranya syarikat ABC contohnya akan melaporkan earnings pada hari sekian, before market open ke after market open ke, kita kena faham tu. Kerana apa? Kalau kita berada di dalam pasaran tu dan kita tak keluar pada hari itu, apabila dia dah laporkan earnings, mungkin akan berlaku gap. Dan kalau gap yang berlaku tu, gap besar yang berlaku itu memihak kepada kita, alhamdulillah kita akan untung besar lah. Kalau dia against kita akan floating lah. Ataupun kalau boleh dikatakan kalau kita menggunakan leverage yang agak besar, mungkin kita boleh loss ataupun MC terus lah kan. Jadi benda-benda tu kita kena faham dulu fundamental di dalam sesuatu pelaburan saham lah, stock. Dan dia juga berkait rapat juga dengan apa yang orang sering kata ialah bonds, bond market, kemudian Federal Reserve, itu semua kena baca lah apa dia Federal Reserve punya pengumuman, kena itulah. Dia sama je macam forex juga.
Cuma bezanya forex adalah kita melihat kepada dua negara yang sedang sama ada ingin mengukuh ataupun mengawal mata wang mereka supaya tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kukuh untuk menstabilkan mata wang mereka. Tapi kalau di dalam trading saham ni kita tahu fundamentalnya mudah. Bahawa kita nak melihat sesuatu syarikat yang membuat keuntungan dan pihak management mereka juga sudah pasti nakkan syarikat mereka untung. Tak ada syarikat yang tak nak syarikat mereka untung kan. Jadi kita kena lihat kepada perkara tersebut. Apakah produk yang dikeluarkan, yang produk-produk baru, macam mana pengurusan satu syarikat menguruskan hutang syarikat, itu semua kita kena tahulah, kena ambil tahu supaya kita tahu bahawa saham yang kita pegang adalah saham yang bernilai, dan kalau dia jatuh pun kita tahu kita sedang membeli sesuatu saham yang sedang memberikan diskaun. Itu yang saya sering tekankan lah. Macam saham ni dia ada dividen kan? Yang dibayar. Saham juga ada kalau US stock market ni yang saya suka, dia ada bagi every quarter dia akan ada declare dividend. Maknanya kita dividen tu kita dapat lah. Dividen kita akan dapat walaupun kita trade melalui CFD, contract for difference, sebab platform yang kita banyak pakai adalah CFD kan. Macam Datuk trade menggunakan MT4 ke apa? Saya pun gunakan 2-3 jenis account trading lah, iaitu termasuk juga MT4. Dan setahu saya memang semua CFD, mana-mana broker pun dia tetap akan memberikan dividen lah. Okey, macam Datuk dah tengok MT4 AIMS? Secara jujur ni belum. Belum. Okey, Datuk sebenarnya Datuk kena tengok tau. Sebab apa? Sebab dekat MT4 AIMS ni, di antara yang instrumen dia terlalu banyak. Kita ada US share, kita ada EU share, kita ada UK share, kita ada Hong Kong share, kita ada FX miner, kita ada metal, kita ada index, commodities, kita ada crypto. Kalau ikutkan dari segi dia macam complete tau MT4 dia. Datuk kena try tu. Bagus. Kita sebutkan 6 instrumen, lebih kurang 5 instrumen tadi kan. Stock market, indices, commodities, crypto dan juga forex okey, bagus. Dia macam macam mana US share, orang nak buat EU share kan, Hong Kong share, semua ada dalam tu. Good. Salah satu lagi yang saya sering tekankan juga, kalau ada pihak broker yang boleh masukkan juga satu produk dipanggil ETF, Exchange Traded Fund. Okey. Dia adalah a bucket of stock lah, instead of dia orang trade index kan. Tapi dalam trading ni, kalau katalah investing mungkin lebih kepada stock. Tapi kalau trading ni mungkin kita boleh pergi kepada indices lah. Dan sebiasanya saya pergi kepada Nasdaq 100 lah. Nasdaq 100 lah, yang mana dia adalah merupakan berdasarkan indeks pergerakan harga. Kalau kita kata 100 syarikat yang diurusniagakan di Nasdaq. Dan kita kena tahulah fundamental syarikat-syarikat tersebut. Itu nak kena belajar tu. Fundamental tu, berita-berita semasa berkenaan saham. Sebab apa? Saham dia tak sama macam forex. Sebab forex ada pair. Macam saham dia Apple. Contoh macam kita beli saham untuk syarikat Apple. Apple sahaja, dia tak ada pair dengan Starbucks ke McD ke apa. Benda tu semuanya ada dekat website, ada dekat mana-mana info-info semasa yang harus anda study. Sebenarnya banyak nak di-sharekan pasal saham ni. Tapi sebab apa? Sebab kita dah 10:53 minit malam dah bagi soalan langsung. Bagi soalan dah bersiaran langsung hampir 1 jam ni. Tak puas sebenarnya. Baru bercakap baru persoalan sikit je. Tapi sebab apa? Sebab kita dihadkan untuk 1 jam, 1 jam saja. Jadi apa pun kita nak buat giveaway dulu. Kita nak bagi cap, kita ada face mask eksklusif daripada AIMS dan juga t-shirt. Alright. Datuk ada soalan? Okey. Alright. Giveaway soalan yang ketiga. Nyatakan salah satu daripada 3 mengenali diri anda di dalam trading. Saya sebutkan satu ialah day trader. Dan salah satu daripada 2-nya apa dia? Okey, soalan dia. Strategi anda Sebagai seorang trader, ini saya pusing-pusing sikit soalan je. Sebagai seorang trader, apa type trader anda? Sama ada, tadi apa sebut apa? Day trader? Day trader contoh. Contohnya sebagai day trader,
ataupun trader ataupun trader. Okey, dah ada jawab tu ah. Paling jawab. Nazrul Izri. Nazrul Izri. Nazrul Izri ni antara follower kita yang tegar, tiap-tiap minggu dia ada. Rajin dia. Terima kasih Nazrul Izri. Nazrul Izri, anda memenangi 3 set eksklusif daripada MY. Anda menerima topi, anda menerima face mask dan juga anda menerima baju daripada MY. Jadi sekarang ni kita dah berada di hujung-hujung program. Sebab apa? Sebab kita nak umumkan top fan campaign kita ni, Datuk. Okey, baik. Sebab top fan campaign kita ni dah berjalan selama, dah nak habis dah pun, dah berjalan bersama 2 bulan, di mana setiap pemenang yang mendapat top fan dan memenuhi kriteria, 3 pemenang itu kita akan pilih secara, kalau ramai kita akan pilih secara undi, dan mereka memenangi hadiah USD 100 secara kita bagi macam tu, USD 100. Jadi rasanya ramai kot tengah menunggu untuk kita spin. Okey, boleh kita umumkan pemenang-pemenang top fan untuk minggu ini. Saya cuma nak tengok berapa ramai top fan kita minggu ni. Mana spin? Spin mana? Roda impian ni. Ini roda impian duduk kat mana? Alright, itu dia roda impian. Kita ada berapa pemenang? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 7 pemenang untuk minggu ini. Okey, baik. Disebabkan ada 7 pemenang, kita akan buat spin. Jadi 3 orang akan dipilih untuk memenangi USD 100 daripada MY. Okey, baik. Semua dah ready nak menang? Nah, ini roda impian. Tak ada ke Min? Ada ni roda impian. Henry Setiawan, antara top fan kita dah 2 minggu sebenarnya. 2 minggu beliau menunggu untuk memenangi USD 100. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki anda. Sebab apa? 2 minggu ada menunggu ni. Okey, baik. Kita putar. Admin. Itulah sudah pertama. Tak nampak. Itu dia. Pemenang pertama kita. Ini pun antara rakan saya juga. Rakan saya yang baru saya sebut tadi. Sebab apa? 2 minggu beliau menunggu untuk menjadi top fan. Hari ini beliau berjaya memenangi USD 100 daripada Indonesia. Tahniah kepada Henry Setiawan. Akhirnya dapat. Lama dia tunggu, Datuk. Dia start PM saya, tolong macam mana saya nak tolong. Benda ni spin. Okey, apa pun tahniah kepada Henry Setiawan, anda memenangi USD 100. Okey, baik. Kita teruskan untuk pemenang kedua. Kita putar. Siapa pemenang? Alamak, wajib statistik. Tak nampak. Okey, kita ada pemenang Nabil Najmi Syukri. Tahniah Nabil dah tertutup pula nama dia. Nabil Najmi Syukri, betul lah? Nabil Najmi Syukri, anda memenangi USD 100 daripada ACE. Ini pun antara top-top yang menanti selama 2 minggu. Ada yang 3 minggu pun dapat dapat ini sampai sekarang. Sebab apa? Sebab mungkin belum lagi rezeki anda. Tahniah kepada Nabil Najmi Syukri. Anda memenangi USD 100 daripada kami. Dan saya pun untuk kali ketiga ni ada seorang top fan yang daripada awal sebenarnya. Dia follower kita sampai sekarang tak dapat. Jadi apa pun saya mengharapkan dia memenangi untuk yang ketiga ini. Apa pun kita putar dulu roda impian.
Okey, tahniah Muhammad Rizwari. Ya, Muhammad Rizwari, anda memenangi UAD 100 daripada kami. Apa pun tahniah kepada ketiga-tiga pemenang yang telah memenangi USD 100 daripada kita. Sebab apa? Sebab top fan kita akan berakhir pada 30 April 2021. Maknanya hujung bulan ini. Jadi kita ada lagi minggu depan. Tengoklah sampai 30 hari bulan. Harap-harap 30 hari bulan itu hari Khamis live bersama kita. Itu mungkin adalah hari yang terakhir untuk anda memenangi top fan. Tapi jangan risau, mungkin dah bertambah top fan. Yang tak dapat USD 100, kita akan bagi barang-barang eksklusif daripada AIMS. Bukan ini saja, banyak lagi yang kita akan bagi kepada anda top fan. Okey, baik. Cuma saya nak bagi tahu sedikit berkenaan dengan USD 500. USD 500 iaitu grand prize yang kita war-warkan, war-warkan yang akan berakhir pada 30 April ini. Grand prize ini iaitu, untuk grand prize ini kita akan cari pemenang berdasarkan score point. Berdasarkan skor poin tertinggi untuk minggu yang ketiga. Untuk minggu yang ketiga, saya suka nak bagi tahu Cik Ju mendahului skor poin dengan 506. 506, terlalu tinggi Cik Ju ni. Pantas dia ni buat kerja ni. Betul-betul spammer ni. Sebab apa? Sebab dia banyak like, dia banyak share, dia banyak invite rakan-rakan untuk bersama dengan kita. Yang tempat yang kedua jatuh kepada Shikin. Sebanyak skor point sebanyak 190 poin, dan juga tempat ketiga jatuh kepada Apis Daniel 134. Tapi apa pun, kita masih ada lagi seminggu lebih untuk kejar Cik Ju. Yang penting anda jangan putus asa. Sebab apa? Sebab saya dah cakap minggu lepas, buka, kalau ada komputer kat rumah tu, buka page AIMS MY. Sebab apa? Sebab setiap kali keluar posting, anda like, anda share, anda komen. Anda like, anda share, komen. Share terus kepada grup-grup yang anda inginkan. Sebab apa? Sebab setiap share yang anda buat, setiap komen yang anda buat, itu akan menentukan siapa yang memenangi USD 100. Itu kempen-kempen yang kita buat, Datuk. Kita buat top fan, kita buat macam grand prize. Grand prize ni adalah penutup untuk top fan. Oh, itu $500? Yes, $500. Banyak tu, RM2,000 tu. Yalah, RM2,000. Banyak, bukan sikit. Sebab apa? Sebab kita punya follower ni, Cik Ju ni, laju dia buat kerja ni. Dia punya score point tinggi ni, Datuk. Ya. Mana tahu tiba-tiba minggu depan Datuk pula tersenarai. Saya cuba. Like, share. Jangan lupa. Okey, baik. Kita dah berada di hujung program. Cuma saya nak bagi tahu kepada anda berkenaan dengan Ramadan Campaign. Ramadan Campaign yang pastinya akan bermula selepas habis Top Fan Campaign, iaitu kita akan bagi hadiah yang istimewa kepada anda. Itu nanti kita akan update di Facebook nanti berkenaan dengan Ramadan Campaign. Dan kepada pemenang-pemenang USD 100, tahniah kepada anda. Dan saya nak bagi last giveaway kepada anda. Last giveaway iaitu topi, baju dan juga face mask. Okey, soalan dia. Siapakah pemenang ketiga-tiga USD 100? Jawab soalan. Siapakah pemenang ketiga-tiga untuk USD 100? Soalan giveaway. Cepat-cepat. Siapa nak menang baju, nak menang face mask, nak menang cap, barang-barang eksklusif daripada AIMS. Siapakah pemenang ketiga-tiga top fan untuk hari ini USD 100? Oh, ada orang jawab tapi nama tak penuh. Tapi Hafiz ke pemenang tadi?
Saya pun tak ingat. Okey, baik. Pemenang dia betul ke admin? Mana admin? Okey, baik. Apa pun tahniah kepada Muhammad Rizwari. Pemenang USD 100 yang menjawab soalan kita yang terakhir. Apa pun anda boleh claim hadiah ke MCMY nanti. Okey Datuk, mungkin Datuk ada nak share apa-apa program Datuk ke apa ke yang apa terkini lah untuk anda Datuk share untuk kepada penonton-penonton semua. Okey, baik. Terima kasih. Saya sekarang suka nak menawarkan kepada mereka yang saya sebut tadi, selain nak mengejar affiliate, anda juga saya datangkan dengan satu idea lain untuk mereka yang ingin dapatkan extra income lah secara aktif. So saya sekarang ni aktif sebagai salah seorang dipanggil Chief Managing Advisor di dalam Zurich Takaful. Dan saya mempelawa kepada anda yang berminat untuk menjadi orang kata ejen takaful lah, kita panggil executive advisor, untuk PM saya ataupun boleh kontak saya di nombor 019-603-4730. Di mana saya akan mengajar anda bagaimana untuk berada di dalam satu circle. Circle sangat penting. Circle yang positif, circle yang boleh membina anda, menguruskan keuangan. Di samping itu juga boleh belajar tentang bagaimana nak menguruskan portfolio di dalam pelaburan maupun trading. Jadi boleh PM saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang projek saya itu, yang mana bagi saya sekiranya contoh saya sering war-warkan di kalangan trader, sekiranya mereka tidak boleh mengadakan seminima contohnya $50 ataupun $30 untuk caruman setiap bulan bagi takaful mereka, ini adalah merupakan satu masalah lah bagi saya. Kerana apa? Saya tak sebutkan RM pun. Kalau saya sebut RM tadi contohnya 150 ataupun 200 untuk satu polisi komitmen bulanan anda untuk anda mendapatkan beberapa manfaat. Sedangkan kalau kita sebut USD $50 dalam trading tu, bagi saya $50 tu insya-Allah sangat-sangat mudah untuk kita buat lah. Kan? Jadi boleh PM saya dan untuk berita seterusnya ialah kita juga akan adakan BOP dan sebagainya. Jadi boleh follow saya di saya punya page, di saya punya Facebook sendirilah, personal Facebook. Ismail Ibrahim. Ejaan saya sedikit berbeza lah. ISMAEL Ibrahim, IBRAHIM. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, apa pun terima kasih kepada anda yang ingin mempelajari berkenaan dengan takaful. Boleh terus serang Facebook. Serang Facebook Datuk Ismail Ibrahim. Mungkin ada yang tak mengenali kan, mungkin ada yang baru-baru tak mengenali. Apa pun terima kasih kepada Datuk Ismail Ibrahim yang sudi bersama dengan AIMS MY pada hari ini. Banyak sharing yang beliau sharekan kepada kita, semoga menjadi bermanfaat kepada diri kita. Apa pun kita dah berada di hujung-hujung program ni, Datuk. Ya. Sangat-sangat sekejap kan? Baru rasa macam baru 5 minit je berlalu. Dia punya persiapan tu berminggu-minggu Mula-mula tak ada soalan, tapi tengok bila bercakap ni dia macam lama lah pula rasa. Kejap lah pula dia macam tu. Sembang bab trading ni memang inilah takkan habisnya dia punya. Banyak-banyak live yang saya buat pun semua tak cukup masa. Kadang-kadang baru 7 soalan tanya. Yalah betul. Sebab sejam kan, dia at least dalam 2 jam, 3 jam. InsyaAllah lagi mungkin ada rezeki kita akan bertemu lagi. Di lain masa, dalam waktu. Apa pun terima kasih kepada semua follower kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Muhammad Rizwari, kita ada Henry Setiawan, pemenang kita ada Siti Nabaizura. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita doakan rakan setugas saya iaitu Irwan Ibrahim supaya beliau cepat sembuh. Kita doakan beliau sekarang ni tak sihat. Di bulan Ramadan ni insya-Allah doa-doa kita akan membantu beliau untuk kesembuhan. Jadi apapun terima kasih kepada Datuk Ibrahim, terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan kita. Insya-Allah minggu depan kita bersiaran langsung pada hari Khamis jam 10 malam kita dah bertukar jam disebabkan bulan Ramadan. Apapun terima kasih kepada anda, selamat menyambut Ramadan, selamat
beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.